tekan butang subscribe dulu tau. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ni kita nak bincang, kita nak share bab kecerunan dan luas di bawah graf. Okey, pertama sekali apa yang awak kena tahu, kita ada dua jenis graf. Okey, yang pertama sekali sebelum kita nak jawab soalan, kita kenal pasti dulu graf itu graf apa. Okey, cuba tengok untuk soalan ni, tengok dekat paksi Y dia. Okey, paksi Y dia tulis jarak. Okey, maknanya ini ialah graf jarak masa. Okey, graf jarak masa. Okey, untuk graf jarak masa, selalunya nanti dia akan tanya kita laju berkenaan dengan laju. Dia suruh kita cari laju. Okey, bila kita dapat graf ni, graf jarak masa, kalau dia tanya laju ni bersamaan dengan kita kena cari dia punya kecerunan. Okey. Okey, apa itu kecerunan? Kecerunan tu maknanya ni, garisan yang condong macam ni. Ini ialah kecerunan. Okey. Okey, apa formula kecerunan? Okey, formula kecerunan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kita akan go through soalan ni. Okey, rajah 4 menunjukkan graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dari bandar A ke bandar B. Okey, kita ada bandar A, bandar B. Jadi kita ada jarak dia kata 30, 63. Masa dia dibagi dalam minit Okey, min ialah minit. Okey, 20, 45, 70 dan T. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, dia kata, nyatakan tempoh masa dalam minit ketika bas itu berhenti. Okey, jadi awak tengok kalau graf jarak masa, kalau dia kata berhenti ataupun tidak bergerak, berehat. Okey, maknanya kita akan tengok dekat graf ni, dekat graf yang mendatar. Okey, awak tengok dekat sini kawasan ni yang warna pink ni. Okey, ini ialah kawasan berhenti. Dia berhenti. Kalau mendatar tu, kalau untuk graf jarak masa dia berhenti. Jadi dia berhenti berapa minit tempoh masa? Dari 20 minit hingga ke 45 minit. Jadi kita ambil 45 tolakkan dengan 20. Okey, untuk soalan A, saya letak kat sini A, 45 tolak 20. Okey, 45 tolak 20. So, kita akan dapat 25 minit. Okey, jadi bas itu berhenti selama 25 minit kat sini Okey, so settle untuk soalan A. Kita tengok soalan B. Soalan B, hitung laju dalam kilometer per jam bas itu dalam 20 minit pertama. Okey, 20 minit pertama dia kata hitung laju. Okey, macam saya cakap tadi, kalau laju kita akan tengok kecerunan. Okey, 20 minit pertama dekat mana? Dekat sini kan 20 minit pertama. Jadi laju kita akan tengok kecerunan yang ni. Kecerunan ni. Okey, kita akan kira kecerunan dia. Tapi berhati-hati. Okey, tengok dalam soalan. Dia nak dalam kilometer per jam. Okey, kilometer per jam. Tapi dekat sini dia bagi dalam minit. Jadi, dekat sini awak kena tukarkan kepada jam. Okey, minit kepada jam. Okey, saya akan tunjuk macam mana saya buat. Okey, untuk soalan B. Soalan B dia nak laju kan. Jadi kita tulis laju sama dengan Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, jadi tengok koordinat dekat sini. Koordinat mula ni ialah sifar. Koordinat dekat sini 20 dengan 30. So sini X2 Y2 X1 Y1. Jadi saya ambil 30 tolak sifar, 20 tolak sifar. Jadi kita akan dapat
30 tolak sifar 30 lah. 20 tolak sifar 20. Okey, kita akan dapat 30 per 20. Tetapi kat sini penting untuk X, untuk untuk X ni kan minit kan. Jadi awak tukar siap-siap ini kepada jam. Maknanya dekat sini awak kena 20 tu awak kena bahagikan dengan 60. So yang ni bahagikan dengan 60. Okey. Jadi kita akan dapat macam ni. 30 per 20 bahagi dengan 60. Cuba tekan kalkulator. Okey, 20 bahagi 60 kita akan dapat 0.33. Okey, kita akan dapat 0.33. Ini dalam jam So kita ambil kalkulator, 30 bahagikan dengan 0.33. Jadi kita akan dapat 90. Okey. 90 kilometer per jam. Okey, jadi ini ialah laju dia. Okey. Jadi, kita teruskan untuk soalan C. Okey, soalan C dia kata hitung nilai T diberi purata laju bas untuk perjalanan balik ialah 84 km per jam. Okey, dia kata purata laju. Okey, ingat balik formula. Okey, ni untuk soalan C Purata laju sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, dia kata perjalanan balik. Perjalanan balik dekat mana? Jadi kita tengok dekat graf. Okey. Untuk graf jarak masa, awak tengok perjalanan ke A, dia akan jadi satu arah macam ni lah. Lepas tu perjalanan ke B. Ini maknanya perjalanan pergi. Yang dia patah balik ni ialah perjalanan balik. Okey, yang ni ialah perjalanan balik. Okey, jadi kita kena kira dekat sini lah. Okey. Jadi, kan saya kata jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey, purata laju dia dah bagi dah 84. Kita tulis kat sini 84. Okey, jumlah jarak. Apa dia jumlah jarak dia? Okey, dari titik permulaan tadi ke bandar B. Okey, awak tengoklah jumlah jarak dia ialah 63. So, awak tulis 63 dekat sini. Jumlah masa, perjalanan balik. Perjalanan balik dari sini ke sini saja kan? Jadi, masa dia balik daripada 70 hingga T. So, kita kena ambil T tolak 70. Okey, T tolak 70. Tapi T tolak 70 ni dalam minit. Dia bagi purata laju dalam jam kan. Jadi yang ni pun awak kena bahagikan dengan 60. Okey. Okey. Jadi sekarang kita boleh selesaikan. Okey. Jadi semua yang belah bawah ni awak pindahkan sebelah kiri. Jadi kan kat sini bahagi kan. Per ni bahagi. Maknanya kalau kita pindah dia akan jadi darab. So kita boleh balik 84 darab T tolak 70 per 60. Sama dengan 63. Okey. Sekarang ini awak letak kurungan. 84 darab T, 84 darab negatif 70. Jadi kita akan dapat 84T tolak 5,880. Okey. Perkan dengan
60 sama dengan 63. Okey, 60 pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi darab. So, kita tulis balik. Saya tulis balik kat sini 84T tolak 5,880 sama dengan 3,780. Okey, bila kita darab, kita akan dapat ni lah 3,780. Okey, so yang ni kita pindahkan sebelah kanan. 84T sama dengan, okey, negatif bila pindah ke belah kanan dia akan jadi positif. So, kita akan tambah lah. Bila awak tambah 3,780 dengan 5,880, kita akan dapat 9,660. Okey, so kita nak cari T kan. 84 ni kita pindahkan sebelah kanan, dia akan jadi bahagi. Okey, bahagikan dengan 84. So, T, nilai T kita akan dapat 115. Okey, so nilai T 115. Kat sini 115. Okey. Okey, kita akan tengok soalan yang seterusnya. Soalan seterusnya ni graf jarak masa juga. Okey, tengok jarak dengan masa. Tapi ini special sikit. Masa dia bagi dalam sistem 24 jam. Okey, dia tak bagi macam minit tadi kan. Berapa minit. So, dia bagi pukul berapa dekat sini. Kat sini tulis 12, sifar-sifar, maknanya 12 tengah hari. Dekat sini 13.45, 1.45 petang. Ni pukul 2 petang. Dan pukul 3.20 petang dekat sini. Okey. Jadi, ini ialah jarak dia dari Kuala Lumpur hingga ke Ipoh. Okey. So, kita tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata, nyatakan tempoh masa dalam minit, pemandu itu berhenti rehat di tapah. Okey. Tapah dekat mana? Tapah dekat sini. Maknanya dia berhenti dekat garisan mendatar ni lah. Okey, dia kata tempoh masa dalam minit. Dalam minit. Kalau kita ambil 14 sifar-sifar tolak 13.45 ni, maknanya salah lah. Okey, kita akan dapat jawapan yang salah. Jadi, kita kena tukarkan dulu kepada jam sistem 24 jam. So, dari 1.45 hingga pukul 2, berapa minit? Okey, 15 minit. Okey. Sebab yang ni bukan dalam minit. Yang ni dia letak dalam jam. So, kita kena pandai lah, okey. Kena pandai tukarkan. Jangan ikut sebiji macam dia. Okey. So, kita tengok soalan B. Soalan B. Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey. Dari Kuala Lumpur ke Tapah. Okey, dekat sini kan. Dari Kuala Lumpur ke Tapah. Dia suruh cari laju. Okey, tadi kita cari laju, kita cari kecerunan kan, graf yang tadi. Okey, saya ada lagi satu cara. Kalau laju, apa itu formula laju? Laju sama dengan jarak bahagikan dengan masa. Okey, jadi dia nak laju dekat dari Kuala Lumpur hingga ke Tapah. Okey, awak tengoklah. Dari Kuala Lumpur hingga ke Tapah, berapa jarak dia? Tengok, ni kan jarak. So, jarak dia ialah 152. Okey, tulis 152 dekat sini. 152. Okey, masa yang diambil dari pukul 12 hingga pukul 1.45. 12 sampai 1.45 ni berapa jam? Okey, sebab apa kita kena jam? Sebab ni dia nak dalam kilometer per jam. Jadi, awak kira. Okey, dari 12 hingga 1.45. Okey, dari pukul 12 hingga pukul 1 jam. Okey, lepas tu tambah dengan 45 minit. Okey, 45 minit tu awak kena tukarkan kepada jam. Okey, saya tunjuk dekat sini. Cara saya tukar. Okey, tadi 1 jam kan. 1 jam. Lepas tu kita kena tambahkan dengan 45 minit.
Tapi 45 ni dalam minit. Saya nak gantikan dia dalam jam. Jadi 45 kita kena bahagikan dengan 60 untuk tukarkan dia kepada jam. Okey, bila awak bahagikan dengan 45 dengan 60, awak akan dapat 0.75. Okey. Jadi awak tambah je lah. 1 tambah 0.75, awak akan dapat 1.75. Yang ni ialah dalam jam. Ini dalam kilometer. Okey. Jadi ambil 152 bahagikan dengan 1.75, kita akan dapat 86.86 kilometer per jam. Okey. So, awak kena tengok dia punya unit. Kalau dia nak dalam minit, awak kena buat jawapan dalam minit lah. Kalau dia nak dalam jam, kita kena tukarkan kepada jam. Okey. Kita teruskan untuk soalan C. Okey. Untuk soalan C, dia kata hitung purata laju dalam kilometer per jam kereta bagi keseluruhan perjalanan. Keseluruhan perjalanan. Maknanya dari Kuala Lumpur hingga ke Ipoh. Okey. Macam saya cakapkan tadi, purata laju sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey. Purata laju kita nak carikan jumlah jarak daripada Kuala Lumpur hingga ke Ipoh. Okey, daripada Kuala Lumpur hingga ke Ipoh kat sini. So jumlah jarak dia ialah 205. Okey. Okey, so kita tulis kat sini 205. Okey. Dan jumlah masa. Okey, jumlah masa ni kita kena kira sikit lah. Okey, jumlah masa dia dari pukul 12 hingga ke pukul 3.20. Okey, saya lukis kat sini garis masa. Okey, dari pukul 12 hingga pukul 3.20. Okey, dari pukul 12 hingga pukul 1 jam. Dari pukul 1 sampai pukul 2 lagi 1 jam. Daripada pukul 2 ke pukul 3 1 jam. Maknanya dari pukul 12 hingga ke 3 jam kan. So dari pukul 3 hingga 3.20 maknanya 20 minit. Tapi 20 minit ni kita kena tukarkan kepada jam. Okey, 20 bahagikan dengan 60. So kita akan dapat 0.33. Jadi 3 jam tambah 0.33. 3 tambah 0.33, kita akan dapat 3.33 jam. Okey, jadi kita boleh tulis dekat jumlah masa dekat sini 3.33 jam. Yang ni kilometer. Okey, sekarang boleh bahagikan 205 bahagi 3.33. Tekan kalkulator, kita akan dapat 61.5 kilometer per jam. Okey, jadi ini ialah purata laju dia. Okey, so untuk graf jarak masa ni nak cari laju, kita boleh guna dua cara Sama ada kita guna kecerunan ataupun kita guna formula laju. Jarak bahagikan dengan masa. Okey, kalau purata laju mesti ingat dia punya formula jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa. Okey. Okey, kita akan tengok soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya ini ialah graf laju masa. Okey, tadi dua soalan yang tadi tu jarak masa kan. Laju masa ni dia lain sikit lah. Okey, tapi dia kebanyakannya sama je. Okey, kalau garisan mendatar ni tadi kalau jarak masa berhenti kan. Berhenti. Kalau graf laju masa ini ialah laju seragam. Okey. Laju seragam ni maknanya kalau dia bawa kereta 100 km, maknanya dari sini ke sini dia akan bawa laju 100 km je. Dia tak laju, dia tak perlahan. Maintain je. Okey. So, untuk kecerunan pula, kecerunan ni kita merujuk kepada kadar perubahan laju. Ataupun kita panggil dia sebagai
pecutan. Okey, kalau kita dapat nilai positif, maknanya dia berlaku pecutan. Maknanya dari perlahan, dia akan bawa laju. Itu pecutan. Kalau ini dia punya kecerunan dia positif macam ni lah. Kalau macam ni, maknanya nyah pecutan. Nyah pecutan ni maknanya dia punya kadar perubahan laju tu kita akan dapat negatif. Okey, maknanya daripada kereta tu laju, dia akan semakin perlahan dan okey, kita akan tengok soalan yang pertama. Soalan yang pertama dia kata, okey, jumlah jarak yang dilalui oleh Zarah itu ialah 480 meter. Okey, nyatakan laju seragam dalam meter per saat Zarah itu. Okey, cuba tengok laju seragam. Okey, seperti saya katakan tadi, kalau laju seragam ialah garisan yang mendatar dari sini ke sini. Okey. So, macam mana kita nak cari laju dia? Macam mana kita nak cari laju seragam? Okey, kita tengok dekat graf laju. Dekat paksi Y. Ini kan laju. So, dekat kawasan ni, laju dia berapa? Laju dia ialah 16. So, dia bukan nak tempoh masa. Dia nak laju. So, kita tulis kat sini 16 meter per saat. Okey, untuk soalan A dah settle. Okey, untuk soalan B. Soalan B dia kata, hitung perubahan laju dalam meter per saat kuasa 2 Zarah itu dalam 10 saat pertama. Okey, dekat mana 10 saat pertama? Daripada sifar hingga ke 10. Ini 10 saat pertama. Jadi, kalau nak hitung kadar perubahan laju, kan saya katakan tadi, ialah dia punya kecerunan. Okey, kita akan kira dia punya kecerunan ni. Jadi, kita akan tengok dia punya koordinat dekat sini. Koordinat dekat sini, sifar 8. Dekat sini 10, 16. Jadi Y2 tolak Y1 bahagikan dengan X2 tolak X1. Okey, untuk soalan B, kadar perubahan laju dia. Okey, kadar perubahan laju Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi Y2. Okey, Y2 kita ambil kat sini Sini X2, Y2, X1, Y1. Y2 dia 16. 16 tolak 8. 16 tolak 8 bahagikan dengan 10 tolak sifar. Jadi kita akan dapat 8 per 10. 8 per 10 bila kita bahagi dalam perpuluhan, kita akan dapat 0.8 meter per saat kuasa 2. Okey, ini ialah kadar perubahan laju dia. Dia ada pecutan lah sebab dia positif. Okey, so kita akan tengok next. Hitung nilai T. Okey, nilai T. Disuruh hitung nilai T. Okey, so kalau untuk graf laju masa, okey, graf laju masa, okey, graf laju masa, kalau kita nak cari jarak ialah luas di bawah graf. Jarak ni sama dengan luas di bawah graf. Okey, bila tengok graf laju masa je, mesti kita boleh cari luas di bawah graf ni Okey, jadi dia nak nilai T. Dia dah bagi dah jumlah jarak yang dilalui oleh Zarah itu ialah 480 meter. Jadi semua ni ialah 480. Okey, macam mana kita nak cari nilai T? Kita akan buat macam ni Okey, kita akan ambil mula-mula kita akan ambil okey,
So, mula-mula kita akan ambil luas trapezium ni dulu. Okey, luas trapezium. Lepas tu, kita akan tambahkan dengan luas segi 4. Lepas tu, kita akan tambahkan dengan luas segi 3. Okey. Saya akan buat dekat bawah ni. Okey, mula-mula tadi luas trapezium. Luas trapezium. Okey, 1/2 darab A tambah B. Okey, cuba tengok A tambah B. A dia yang ni A tambah B. B dia yang ni. So, A dia berapa? 8. B dia 16. Jarak ni ialah 16. 8 tambah 16. Darabkan dengan tinggi. Tinggi dia dari sinilah sifar hingga ke 10 ni. Jarak dia 10 So, darabkan dengan 10. Okey, ini ialah trapezium. Ini trapezium. Lepas tu tambahkan dengan segi 4. Okey, segi 4 yang mana? Segi 4 dekat sinilah. Segi 4 ni. Okey, so jarak antara 10 hingga T ni, jarak dia berapa? Jarak dia T tolak 10. Okey, untuk dia punya tinggi dia ni, daripada sifar sampai 16, maknanya 16 lah. So, T tolak 10 darab 16. Okey, saya tulis macam ni 16 darabkan dengan T tolak 10. Okey, ini untuk segi 4. Okey, untuk tambah lagi dengan segi 3. Formula segi 3, 1/2 darabkan dengan tapak. Okey, tapak dia berapa? Tapak dia dekat sini. So, tapak dia 34 tolak T. Okey, tapak dia 34 tolak T. Dia punya tinggi dia 16 juga. So, darab 34 tolak T darab 16. Sama dengan berapa tadi? Jumlah yang tadi tu 480. Okey. So, kita akan kira satu-satu dulu Jadi, yang ni kita boleh potong. So, 8 tambah 16, kita akan dapat berapa? So, 8 tambah 16, kita akan dapat 24. 24 darab 5. 24 darab 5, kita akan dapat 120. So, dekat sini 120. Luas trapezium 120. Tambahkan dengan. Okey, so dekat sini 16 darab T. 16 darab negatif 10. So, kita akan dapat 16T tolak 160. Okey, yang ni luas segi 4 tepat. So, kita akan tengok luas segi 3 pula. Tambahkan dengan, okey, 2 kita boleh bahagikan dengan 16. Kita akan dapat 8. Jadi, yang ni kita kena darab satu-satu. 8 darab 34. Kita akan dapat 272. 8 darab negatif T. Kita akan dapat negatif 8T. Sama dengan 480. Okey. So, yang mana ada T? 16T dengan negatif 8T. So, 16 tolak 8. Kita akan dapat 8T. Okey. 20, ambil 20. Tolak 160. Dapat negatif 40. Tambahkan dengan 272. So, kita akan dapat positif 232. Okey. Sama dengan 480. Jadi, 8T sama dengan, okey, positif 232 ni, pindahkan sebelah kiri. Dia akan jadi tolak lah. 480 tolak 232. Kita akan dapat 248. So, T sama dengan 248 bahagi 8. Kita akan dapat T sama dengan 31. So, nilai T dia 31. Okey. T dia dekat sini 31. Okey. Okey, jadi itulah jawapan dia.
Okey, ini ialah jawapan dia So, kita akan tengok soalan yang terakhir. Jadi kita akan tengok soalan yang terakhir. Soalan yang terakhir dia kata rajah 6 menunjukkan graf laju masa. Okey, laju masa juga. Pergerakan dua zarah. Kita ada zarah P dengan zarah Q. Dalam tempoh 55 saat. Okey, graf OABC mewakili zarah P. OABC. Okey, yang ni mewakili zarah P Okey. Lepas tu dia kata ORD mewakili pergerakan zarah Q. ORD. Okey, ORD yang ni zarah Q. Okey, kedua-dua zarah bermula dari titik yang sama dan bergerak melalui laluan yang sama. Jadi, kita tengok soalan. Soalan dia kata, nyatakan laju seragam dalam meter per saat bagi zarah Q. Okey, zarah Q awak tengok yang warna hijau ni zarah Q. Laju seragam. Laju seragam maknanya dekat sini lah dari R ke D. So laju dia berapa? 25. So tulis je lah 25 meter per saat. Okey. Tengok soalan B. Diberi jarak yang dilalui oleh kedua-dua zarah dalam tempoh T saat adalah sama. Hitung nilai T. Okey, jarak. Kalau jarak dalam graf laju masa maknanya kita akan cari luas. Luas di bawah graf. Okey. So, luas untuk sampai ke T ni, P dengan Q sama. Jadi kita akan tengok untuk P kita akan dapat bentuk apa sampai ke T tu. Okey, untuk zarah P ni, okey, tengok yang warna pink ni kan, sampai ke T, sampai sini, kita ada trapezium. Okey, trapezium. Untuk Q, daripada sifar ke T ni, kita akan dapat Q ni segitiga. Jadi, luas trapezium dengan luas segitiga tu sama. Kita boleh cari nilai T dia. Okey, yang ni T kan tadi? Okey, sini T. Okey, jadi cara nak kira dia. Soalan B Okey, luas trapezium. Luas trapezium 1/2 tambah A. A dia berapa? T tolak 10. B dia yang belah bawah ni T. Okey. 1/2 darab A dia tadi T tolak 10 tambahkan dengan T darabkan dengan dia punya tinggi dia. Tinggi dia yang ni lah. Tinggi dia 15. Okey, 15. Okey, ini trapezium. Luas trapezium sama dengan luas segitiga. Okey, luas segitiga 1/2 darab. Okey, segitiga ni tapak dia dari sifar hingga ke T. Maknanya tapak dia T lah. Darabkan dengan dia punya tinggi dia daripada R sampai ke bawah ni 25. Okey, jadi kita boleh cari nilai T. So, okay, kita selesaikan dulu yang sebelah kiri. 1/2 darabkan dengan, okey, tengok sini. T tambah T. 2T 2T tolak 10. Ni letak kurungan. Darabkan dengan 15. Okey, sama dengan atas ni 1 darab T darab 25. So, kita dapat 25T per 2. Okey, sekarang yang ni 2T darab 15. Negatif 10 darab 15. Jadi, kita akan dapat 30T tolak 150 perkan dengan 2. 25T per 2. Okey. Jadi, yang ni kita boleh buat darab silang. So, 2 darab 30. Kita akan dapat 60T tolak 300 sama dengan 50T. So, T ni kita pindahkan sebelah kiri. 60T tolak 50T sama dengan negatif 300 bawa ke sebelah kanan. Dia akan jadi positif
10. T sama dengan 300. So, T kita akan dapat 300 bahagi 10, kita akan dapat 30. Nilai T dia ialah 30. Okey. So, kita dapat dah nilai T. Nilai T 30. T sama dengan 30. Jadi, untuk soalan C dia kata hitung kadar perubahan laju bagi zarah P dalam 10 saat yang terakhir. Okey, jadi kita akan tengok zarah C. Zarah P. Okey, zarah P ni warna pink ni kan, dia kata 10 saat yang terakhir. 10 saat terakhir dekat mana? Okey, kat sini T tadi berapa? 30 kan? 30 hingga 55 ni kita akan dapat yang ni maknanya 25 saat terakhir kan. Okey, 10 saat terakhir maknanya dalam kawasan ni juga. So kita boleh cari kecurunan dekat sini Jadi kita ambil koordinat dekat sini berapa? 30 dengan 15. Lepas tu koordinat dekat sini 55 dengan sifar. Kita boleh cari dia nak kadar perubahan laju. So, kadar perubahan laju sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. So, Y2 kita ambil 15. 15 tolak 0 per dengan 30 tolak 55. So, bila kita bahagi, kita akan dapat 15 per negatif 25. Kita akan dapat negatif 0.6 meter per saat kuasa 2. Okey. Kita akan dapat negatif. Okey. Negatif ni merujuk kepada nyah percutan. Maknanya dari sini ke sini berlaku nyah percutan. Zarah tu bergerak semakin perlahan. So, ini ialah jawapan dia. Okey. So, itu sahaja untuk hari ini, untuk kali ini. Saya harap semoga mendapat manfaat daripada video ini. Okey, sehingga kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.